Assalamualaikum semua, kembali lagi untuk episod kelima kita punya untuk Ustaz Healing bersama podcast ya yang kelima Ustaz ini. Healing Sharin. Macam biasalah bersama dengan saya Wan, Kak Su dan juga star of the show. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Healing Sharin. Ustaz Healing Ustaz. Ustaz ni tak lama lagi jadi selebriti. Sebab apa? Saja permulaan ni kita nak beritahu orang Ustaz. Kita nanti akan ada kelas fizikal, kita akan ada produk kita, perfume dah ada dah pun kan. Perfume dah ada. Siapa nak beli semua boleh tunggu, nanti kita akan share ataupun PM je admin PM admin. Dan paling best kabarnya Ustaz ada satu lagi juga barang yang best, garam tu pun nanti kita akan share lah Ustaz kan. Semua ni untuk sahabat-sahabat healing kita, semua murid-murid Ustaz, yang Ustaz memang doakan khas untuk semua produk. Betul. Produk tu kita Ustaz dah lama kita baca dan kemudian inilah peluang untuk kita nak pasarkan, kongsikan pada patutnya sahabat. kita nak tunjuk hari ni, tapi saya lah silap lupa bawa. So tak ada, tapi tak apa. Nanti episod seterusnya kita akan share. Itu bukan dia punya cerita hari ni. Cerita kita untuk minggu ni Kak Su. Kita nak cerita pasal apa Kak Su? Angan-angan? Angan-angan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Berangan macam mana? Berangan. Sejauh mana kan, sebab kita selalu dengar ni Ustaz. Kalau orang cakap kan, alah tak apalah angan-angan. Ada lagu Raja Emma pun ada. Angan-angan kan. So perkataan angan-angan ni orang macam menganggap dia sebenarnya okey ke untuk kita berangan-angan, ataupun dia sebenarnya macam mana So kita akan kupas benda tu lah Ustaz. Kita sembang-sembang tentang ni. Saja sebenarnya perkara ni Wan, perkara ni Su kan. Perkara ni sebenarnya subjektif sebenarnya. Masing-masing punya interpretation dan terjemahan masing-masing. Cuma ni sebelah kita ni kita sembang-sembang. Okey, terserah pada tuan-tuan tak mahu terima ataupun tak mahu terima. Cuma kita nak cakap bab angan-angan ni, kita akan cakap bab dunia dan juga bab akhirat. Sebab Ustaz, sebelum kita start, saya ada rujuk dekat maksud persuratan DBP ni dekat ni senang lah, kalau kita buka kat Google pun ada. Antara definisi kepada angan-angan ni, dia ingatan, fikiran, jalan-jalan fikiran, tapi dia juga digambarkan sebagai sakin sebenarnya. Iaitu tidak betul fikiran, gambaran atau bayangan dalam fikiran seseorang yang sedang berhayal, hayalan, fikiran atau ingatan kan Kak Su. Jadi kalau kita tengok kat sini Ustaz, dia macam membawa satu konotatif, macam orang kata, membawa satu kata sifat yang tak baik lah. Tak baik, sebab dia ada sebuah hayalan semua kan. So mungkin dari segi perspektif Islam ataupun Ustaz ada kisah ke, betul tak Su? Sebab gila orang pun kadang-kadang angan-angan tu percuma. Angan-angan tu percuma. Macam mana berangan tu? Lepas tu ada cerita orang dulu tu apa Ustaz? Angan mak jenis. Angan mak jenis. Berangan saja yang tak tahu. Saja. Hala tuju tu nak macam kahwin mana? dengan anak raja. Angan-angan ni yang sebelah saya. Ada hati nak kahwin. Angan-angan tu percuma. Amin. Lagi happy. So kita nak tahulah macam mana dia punya cerita Ustaz. Dia angan-angan sebenarnya Kasu dengan Abang Wan kan. Dia sebenarnya angan-angan ni adalah sebenarnya kalau kita ambil dalam sudut tasawuf dan maka angan-angan tak boleh lah. Dia merupakan satu sifat mazmumah. Tapi kalau kita pergi pada sudut kebiasaan dalam hidup kita biasa, daripada angan-angan akan jadi azam. Daripada azam dia akan menjadi cita-cita. Dia akan pergilah. Memang kita dulu masa kecil-kecil dulu kita memang kita berangan. Macam Ustaz nak jadi pilot. Pilot apa TUDM punya ni. Perang dulu dah. Pergi setiap main game tembak tu dulu. Angan-angan dia. Tapi angan-angan kita tu kita cuba azam nak buat apa semua, tapi yang tentukan segala cita-cita kita adalah Allah Taala. Angan-angan macam ni tak apa, tak ada masalah. Yang tak bolehnya angan-angan yang boleh menyebabkan kita leka pada urusan dunia, tapi kita lupa pada urusan akhirat. Tu tak boleh. Itu sebenarnya angan-angan. Maksudnya konon-konon berangan, contoh dah nak kahwin anak raja, angan-angan nak pakai kereta mewah, lalas kau tak berangan solat, saja. Tak usaha. Nak cari duit banyak, nak beli rumah besar dia. Macam Ustaz dulu pernah buat satu bengkel lah di satu negeri, tak mau cerita lah kat mana kan. Yang datang semua orang-orang trader yang training yang buat trade, trader, lepas tu yang buat saham apa semua datang ni. Ustaz cerita tentang bab ni. Jadi mereka tak boleh terima lah. Ustaz kata angan-angan ni adalah satu benda angan-angan panjang, panggil panjang angan-angan. Panjang angan ni dalam agama tak boleh lah satu sudut. Bila sebut panjang angan ni, kita akan panjang angan kita sehingga kita lupa pada realiti. Akhirat kita lupa dah kerana kita terlampau kejar tentang dunia. Ustaz pernah cerita dalam satu kes, satu orang tu dia pergi kerja pukul 7 pagi, dia kata baru lah. 7 pagi.
Lepas tu balik pukul 5 petang, dah sembahyang asar, tukar baju. Dah tukar baju terus pergi ke tukar baju pergi bawa tolak kereta sorong pergi jual mi celup di Kota Baru, Bandar Kota Baru lah, mi celup. Sampai pukul 11 malam, pukul 12 dia tutup, balik rumah, terus tukar baju, pakai baju jaga pula. Jadi 3 kerja dia buat. Tanya kenapa dia orang kaya, saya nak kaya juga. Tapi tak kaya juga. Ini dia panggil panjang angan-angan. Sehingga kan Ustaz tanya dia, abang, dari segi pengajian kitab abang, dari segi ilmu fardu ain abang macam mana? Dia termenung, dia tak dapat. Masjid tak dapat pergi, kita kata pengajian kitab fardu ain tak lepas fardu ain. Jadi abang solat tak ikut waktu. Tak ikut waktu. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang terlambat. Dah, dia perangai kita kedai kan abang mana? Waktu maghrib itulah orang ramai datang. Memang betul abang. Memang betul. Ustaz dah pernah pergi dah. Kat situ, dekat maghrib ni memang orang datang. Cuma kat situ dah ada surau. Tapi tak pergi lah. Peniaga tak pergi. Takkan nak tinggal tempat niaga kan. Orang ramai macam tu akan berlaku. Jadi panjang angan-angan dalam agama tak boleh. Tapi kalau kena sudut kita berangan-angan dan kita ada timbul azam dan timbul cita-cita tu tak ada masalah. Tapi angan-angan dengan cita-cita lain kan? Dia lain, satu benda lain. Satu benda berangan. lain. Cita-cita. Cita-cita ni dia terus dengan usaha dia. Angan-angan orang berangan. Kau ni asal berangan lah kau. Dia kita dengar tu kata. Kau asal berangan lah nak Wan, kau asal berangan lah. Kau ni nak kahwin dengan raja macam mana? Kau jangan berangan lah Wan. Orang tak kata kau jangan bercita-cita lah Wan. Lain. Kau cita-cita jumpa lain. petak nak raja kan. Berangan sajalah macam tu. Bila sebut cita-cita ni kita usaha macam tu kita dah kecil dulu kita cita-cita nak jadi ni kan. Dan kita akan belajar sungguh-sungguh kerana dan cita-cita dia bukan kita berangan. Kalau berangan ni dia tak buat apa-apa pun. Dia setakat berangan tapi tak ada usaha ke arah tu. Cuma yang tak boleh dalam agama ialah Rasulullah SAW beritahu ialah angan-angan ni, kalau panjang angan ni leka pada agama, leka pada urusan dunia, galib dengan dunia, galib dengan apa? Siang malam pagi petang, siang malam petang, sembahyang entah mana-mana dia, puasa entah mana, bulan Ramadan kita tak puasa apa semua, tu menyebabkan kita lupa pada akhirat. Bila lupakan ini merupakan satu sifat mazmumah. Sahabat pernah satu ketika apa mana kat sini. Rasulullah bila Rasulullah pergi perang, maka bila lepas perang tu Rasulullah akan balik sahabat-sahabat balik harta ghanimah ni harta rampasan. Harta ghanimah balik dan Rasulullah bagi sahabat. Dan satu ketika Rasulullah sedang terdengar sahabat bincang, kau tahu tak? Aku dapat harta ghanimah, aku pergi jual ni. Aku jual dapat ni, makin banyak harta aku. Jadi sahabat Rasulullah dengar, ni tak boleh jadi ni. Rasulullah tak mau bagi sahabat terlampau fikir tentang dunia. Terlampau nak benda dunia. Jadi dia panggil banyak angan tu. Lalu Rasulullah SAW panggil, wahai sahabat, aku datang sekejap. Kau nak tak satu amalan yang aku bagi pada kau buat amalan tu kau akan dapat nilai dalam syurga. Sahabat nak. Situ Rasulullah alih balik fikiran dia orang tu daripada berangan nak dapatkan urusan benda-benda yang membiarkan dia kaya, lalu Allah SWT ubahkan dia punya fikiran tu. Memang angan-angan tu percuma, tapi jangan panjang angan-angan. Maksudnya saya rasa setakat perbincangan kita ni, dia boleh berangan, tapi jangan terlalu taksub dengan angan-angan kita tu lah Ustaz kan. Ni ada satu quote dalam kitab ni kata, dalam kitab ni dia katakan antara sebab orang panjang angan apa ni Ustaz catatlah masa belajar kitab dulu. Orang yang panjang angan, yang menyebabkan panjang angan, pertama kerana terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Cinta dengan dunia, tak cinta dunia, hubud dunia panggil. Dan hubud dunia pun sebenarnya adalah satu sifat mazmumah yang sepatutnya kita kena kikis dalam bukan tak boleh kepada cinta dengan tak boleh kaya. Dalam Islam ni abuman sudah. Tak ada Islam, agama tak larang kita nak jadi kaya. Tak kaya. Dan bahkan agama Islam suruh kita berusaha. Tapi jangan leka dengan dunia tu. Akhirat kena itulah. Waktu contoh dah. Macam semalam Ustaz ceritakan. Allah Ta'ala suka sangat kalau orang sedang bekerja, kerja pukul 10 pagi dia berhenti, dia sembahyang sunat duha. Paling Allah Ta'ala suka. Dia berhenti sekejap alah 10 minit 10 minit je kan. Berhenti sekejap dia sembahyang sunat duha. 2 rakaat dah pun cukup lah. 2 rakaat cukup kita sembahyang duha. Di situ Allah Ta'ala kalau kita ibarat kalau Allah Ta'ala amat suka sekali. Amat suka kalau dia berhenti dia panggil malaikat, wahai malaikat aku tengok si hamba aku dia dalam keadaan sibuk dengan kerja dia berhenti sekejap kerana semata-mata nak kembali kepada aku sebab sembahyang sunat duha ni adalah sembahyang awabin orang yang kembali kepada Allah Ta'ala tu. Jadi orang macam ni tidak termasuk dalam golongan orang yang panjang angan-angan. Walaupun dia ada angan-angan dia tetap ingat pada kewajipan kewajipan itulah yang dia larang tak boleh macam tu. Dan Rasulullah SAW banyak dalam kitab ni banyak cerita-cerita tentang Rasulullah bagi amaran, Rasulullah bagi amaran pada sahabat-sahabat Nabi kan. Jadi salah satu yang kedua antara sebab panjang angan adalah kejahilan diri yang tidak menyangka
kejahilan diri, dia jahil yang tidak menyangka bahawa kematian akan datang. Cari kerja, buat kerja tengkulumus ni. Padahal ain tak belajar, kitab tak belajar, masjid tak pergi, tak dengar kuliah apa semua kan. Sehingga dia cari betul-betul sehingga kan dia lupa apa kematian akan berlaku. Ini kita banyak kita tengok kan orang ni dalam sedang mencari harta tiba-tiba meninggal dunia. Tak sempat apa-apa. Nak tahu kata benda lain, nak wasiat pun tak sempat. Sebab dalam Islam, kalau kita nak tidur malam sekasuh Abang, nak tidur malam kena tulis wasiat tu. Tulis wasiat, kena tulis tu, tak buah bantal kita tu. Tak buah bantal. Kalau boleh lah. Kalau tak mahu, tak apa, kita kadang paling bagus sekali kita tulis, kita tak dalam kotak. Kita tak dalam kotak. Bila besok kita meninggal dunia, anak kita akan buka kotak ni. Apa ni? Tengok wasiat kita. Kita tulis ni kalau macam ni, orang tidak termasuk dalam golongan panjang angan-angan juga. Sebab tu dia nampak tentang kematian. Dia dunia ni, Abang, dunia ni kalau dunia ni ada dunia kat kita macam ni, jongkak-jongkit. Kalau kita nak pada dunia, akhirat memang lemah. Tak ada orang boleh buat macam ni. Dunia sama rata, tak ada. Kalau orang tu nak akhirat, dia tinggi, dia kuat akhirat, dunia memang dia kurang. Dia kurang. Kita tahu orang dia macam ni, dia jongkit-jongkit kan. Dia jongkit. Kalau dia banyak dunia, akhirat kurang. Memang kita tengok dia. Ramai lah orang ni, dia tumpu pada dunia, memang semayang dia lambat. Pengajian dia kurang tu. Macam ustaz biasalah, pagi-pagi selalu ustaz pukul 8.30 ustaz akan bercakap dalam kemara ilmu pagi-pagi, dan sebelum tu ustaz akan selalu cakap tentang panjang angan ni. Jom kita belajar kitab. Jadi bagi anda yang kita tahu yang kat luar sana kan, nak cari Islam tak marah tau, nak kaya pun tak marah kan. Tak ada. Betul kulumus cari harta, tak ada masalah. Cari harta, kita dapat, kita kaya, kita keluarkan zakat. Kita keluar zakat. Paling best kita zakat lah. Kita keluar zakat dia. Dan juga kita dapat bantu orang miskin. Miskin tu tak ada masalah kan, insya-Allah. Yang penting kata orang bersederhana lah dalam angan-angan tu, tapi sebab tu lah kalau kita ada orang tanya, boleh ke kalau angan-angan nak masuk syurga? Boleh lah. Boleh. Tapi kena usaha lah. Kalau kena usaha lah. Kau ingat kau siapa saya? Tapi bila kita ingat balik kat situ, apa Ustaz? Angan-angan ni sebab tu lah orang tua-tua dulu pun gunakan cerita tu untuk hikayat lama, macam Ustaz dia sebut awal tadi, dongeng kan. Tapi yalah, mungkin itu satu pelambangan atau peringatan kepada kita, jangan terlalu berangan-angan sampai macam Mak Jenin tu kosong tak dapat apa. So boleh, tak ada masalah untuk you all semua nak berangan-angan. Macam saya juga berangan-angan untuk kurus, tapi kalau saya berangan-angan untuk kurus tanpa tapi saya tak ada usaha, tak jadi. Saya tak exercise, tak akan jadi. Nampak kau kecam diri sendiri di depan orang ni. Bukan sebenarnya tak usaha juga Ustaz. Maksudnya cita-cita nak kurus, so kenalah ada potong gula, kurangkan gula ke, jangan dulu makan nasi banyak-banyak, sekarang makan gluten. Ustaz kata dia dah kurangkan tahu gluten, gluten. Dan Ustaz ada projek MBB. MBB dah makan biar betul. MBB makan biar betul. Macam ada seorang kawan saya tu pula, dulu pagi-pagi dia ada minum jenama X ni kan, tapi semenjak dah di boykot Israel, dia tak minum. Sekarang dia pun dah terus cut. Ada kenal tak orang tu? Kenal lah. Tapi badan dia slim, cantik, badan dia cantik. Badan cantik dia jaga. Untuk kekalkan badan cantik, dia ada usaha dia. Pagi-pagi dia jogging. Bukan nama sebenar. Pagi-pagi dia jogging. Jadi kita balik kepada apa yang Ustaz pesan tu, saya suka sebab kita selama ni kita ingat macam yelah angan-angan tak ada apa, tapi kena tengok juga Ustaz, jangan sampai salah jangan salah tingkah sampai benda tu sebenarnya membahayakan kita, dan agama pun melarang. Ustaz, kan? Kita takut gitu je lah. Bukan tak salah kan. Tuan-tuan nak berangan-angan kan. Macam ada sebenarnya takkan kalau kita nak buat satu benda mesti kena angan-angan. Memang macam kita juga memang. Cuma tak bolehnya angan-angan tu, panjang angan tu boleh menyebabkan kita lupa pada akhirat. Lalai semua benda yang lain. Satu khalifah. Ustaz tengok sama ada Sana Bakar ataupun Sana Umar, tak lupa lah. Anak dia balik, anak dia ceritalah kawan-kawan dia macam seolah macam dia malu pada kawan-kawan dia lah. Bahawa baju dia bertampal-tampal, anak dia bertampal-tampal. Jadi khalifah ni dia pun fikir tak apalah, dia tak ada duit. Khalifah tak ada duit. PM tak ada duit. PM tak ada. Jadi apa dia nak buat ialah dia tulis surat, dia hantar pada penjaga Baitul Mal, minta nak pinjam je, bukan nak guna, bukan nak songlak apa semua, pinjam je. Hantar nak pinjam. Yang orang yang Baitul Mal hantar surat balik pada khalifah tu, tanya, kau pastikan kau akan hidup besok? Aku boleh bagi, tapi kau pastikan pinjaman kau tu kau boleh bayar
kau boleh bayar dan kau pastikan besok kau hidup tak. Kalau kau tak pastikan kau tak hidup esok, betul tak pinjam. Dia pun dia tak pinjam lah. Tapi dia tak bayar anak, tak apalah. Kita pakai pergilah sekolah, pakailah yang tampang tak apa. Sebab ayah tak pastikan besok ayah hidup. Dalam kitab Imam Ghazali banyak menceritakan, dan kitab Minhaj Abidin, kitab kita Syiarus Salikin, kitab apa lagi Ihya Ulumuddin, banyak menceritakan tentang panjang angan. Dalam kitab ni pun ada menceritakan tentang panjang angan. Ni kitab Imam Ghazali juga. Dia ceritakan macam itulah, sebab apa dah, kalau kita kadang-kadang kita, kalau orang yang dia betul-betul dia jaga panjang dia kata aku tak tahu aku dapat melangkah satu lagi belum. Betul. Aku langkah kaki kiri dan aku belum tahu aku dapat melangkah kaki kanan. Macam tu dia kata. Dan orang ni dia nak hindarkan daripada berlakunya panjang angan. So, dia sama juga membawa kepada pengertian kalau bab angan-angan ni boleh dikaitkan dengan hutang lah Ustaz kan. So kalau kita nak berhutang, kita kena fikir esok kita hidup ke tak. Yes, betul Wan, betul lah. Macam orang suka berhutang, dia suka berhutang ni. Suka macam hutang bank apa semua. Hutang bank dia panggil perjanjian yang satu perjanjian sama juga sebenarnya, sama juga. Macam Ustaz nak pergi buat haji tahun 1991 Ustaz pergi buat haji kan dengan rumah kan. Tahun 1. Jadi masa tu murah Wan haji. Haji dulu 4,000 je. 4,000 dah, 4,000. Dah sampai di airport dia bagi balik duit tu, ada setengah. Dia panggil baki, dia bagi balik. Bagi dalam bentuk rial dia. Dan masa tu duit kita dengan Saudi besar kita. Kalau RM100 kita ada 100 rial lebih duit dia tu. Itulah. Jadi betul-betul masa beberapa hari sebelum Ustaz berlepas ke Mekah, bapa saudara datang, itu Maulana Abdul Kadir. Dia datang jumpa Ustaz. Dia ni orang alim lah. Jadi datang jumpa Ustaz, dia tanya, kau sebelum kau pergi ni hutang kau ada ke? Ada hutang kereta. Hutang kereta. Ada hutang kereta ada. Masa tu rumah tak beli lagi lah, hutang kereta. Berapa lama lagi dah? Banyak tahun lagi tak. Ayah panggil ayah dah. Ayah banyak lagi ayah tu. Okey, ginilah tuan. Kalau kau besok kalau kau ada duit, kau pergi sekali lagi buat haji. Sebab kau berhutang ni. Walaupun berhutang tertangguh, panggil berhutang tangguh. Ada setengah ulama kata tak apa. Sebab ni dia kata sebab kau berhutang tu, kau berhutang sebab kau ni panjang angan-angan. Dia katanya tu. Tersentak Ustaz, tersentak. Okey. Tak apalah tapi data macam mana pun, kau bayar, kau balik kau bayar. Dan kalau besok kalau dah ada duit, besok dah cukup duit, kau pergilah sekali lagi untuk sempurnakan lagi. Maksudnya mungkin ketika itu dia tengok pada Islam tu mudah Ustaz kan. Yes, mungkin dia tengok sama ada kereta tu sebenarnya keperluan ke atau kehendak kita. Ya, kita keperluan Ustaz, keperluan. Macam rumah juga. Agama tak suruh kita tidur bawah pokok. Agama tak suruh tidur bawah daun pisang, tak ada. Agama suruh kita tidur yang selesa dalam rumah. Dan juga dalam kita anak kita selamat, isteri kita selamat. Kalau kita di masjid pun isteri kita selamat, kita dapat kunci pintu dia. Itu agama. Jadi kalau kita itu adalah keperluan, kita kenalah terpaksa dah. Dunia zaman sekarang ni memang kena pinjam duit, Cuma macam contohnya, sebenarnya Kak Ustaz bagi kat saya satu jawapan yang saya duk berfikir selama ni Kak Su. Kan saya tanya pasal debat tu kereta. So maksudnya selagi kita dah ada benda tu, kita boleh pakai, dia memang keperluan kita. Tapi kita janganlah pula nak pergi beli lagi satu, tu dah jadi kehendak. Itu jadi panjang angan tu. Dah jadi panjang angan. Dan kalau saya kata pergi Mekah, saya tak settle bayar tu, sia-sia lah, betul tak Ustaz? Ya, sebenarnya kalau ikut ada pendapat yang rasa sia-sia. Ada pendapat kata tak apa sebab kita panggil hutang bertangguh. Hutang bertangguh ni maksudnya kita nak bayar. Tapi saya sepatutnya tak payah berhutang dah. Saya dah ada kereta. Dah habis bayar. Kau jangan mengada-ngada So tak apa. Terima kasih Ustaz. Kita dah nampak sebab all this while saya macam dia berfikir banyak kan. Patut ambil kereta. Nak ambil kereta baru. Nanti kalau saya ambil dah jadi macam hutang baru dekat hutang, kata dah rezeki boleh pergi umrah ke apa. Tapi ada pula komitmen lain ni tak settle pun tak boleh Ustaz kan? Tak boleh. Sebab tu ada satu orang tu Ustaz pergi rumah dia. Rumah dia memang orang panggil mansion besar tu. Ustaz masuk dalam rumah dia kan. Kalau semua ada Lamborghini ada, semua ada. Mak nenek semua mereka kata ya Allah kaya betul nenek. Kaya betul. Tapi di situ tuan-tuan yang halal, benda tu halal, tak ada masalah apa beli. Halal. Tapi besok akan dihisap tu, takut tu je. Yang haram memang kena hisap dah. Yang halal pun kena hisap agak besok. Pakai ketat, guna ketat. Bukan tak boleh pakai kereta, pakailah kereta. Tapi kalau kita gunakan untuk pergi masjid tu tak boleh. Tapi kalau kereta tu duduk sebagai duduk macam koleksi. Action, koleksi tak boleh. Tak boleh. Tapi rasanya kereta mahal-mahal ni pun tak boleh terbiar lama-lama. Rosak juga lama-lama. Sia-sia je lah. So pada siapa pun
ya cantik sebenarnya perbincangan kita hari ni. Orang Mesti terlepas semua pandang berangan, pasal panjang angan-angan ni. panjang angan. Orang semua terlepas pandang benda-benda ni. So the best is kita audit diri kita, tengok balik macam mana. Adakah kita berangan dengan cara yang betul ataupun kita dah banyak angan-angan. Tak salah kan Ustaz kata berangan-angan. Jangan sampai kita abaikan tanggungjawab kita sebagai Muslim. Itu kita jangan. Tanggungjawab sebagai keluarga. Contohnya yang dengan keluarga macam saya katalah setengah orang ni, dia berangan-angan nak jadi kaya. So dia bekerja bagai nak erat ataupun sibuk meeting sana meeting sini, anak bini tak makan dia terlupa. Betul. Tak boleh Berkira. kan? Tak boleh. Tu dah banyak kan pandai. Dan Ustaz pernah dulu masa tahun 2000 lah Ustaz buat rawatan. Ustaz ada pusat rawatan kan di Kota Baru. Ustaz tumpang yang Profesor Dr. Haji Syukri dulu, dah arwah dah. Jadi Ustaz buat kerja kan. Oleh kerana pesakit terlampau ramai, sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi Ustaz buat kerja. Pesakit datang lagi, pukul 2 pagi, 3 pagi datang, ramai sangat. Jadi satu hari Ustaz pergi Indonesia, guru Ustaz panggil, Pak Ustaz, kemari Pak? Kamu ada isteri kan? Ada anak kan? Ada cucu? Ada. Semua ada. Jadi data gini lah tuan. Isteri kamu perlu nak pergi shopping. Kamu perlu nak pergi shopping. Isteri pun ada me time dia kan. Isteri pun perlu pergi bercuti. Anak kamu pun perlu kan kamu duduk tanda. Atau why not data? Why not kamu buat kerja ni biar sampai pukul 4 petang. Masa tu. Ustaz dengan tersentak tu. Ni kau ni panjang angan-angan dah tuan. Panjang angan. Memang duit banyak masuk. Orang datang sayang nak lepas. Sayang nak lepas sampai 2 pagi kita buat lagi kan. Benda Ailio je sebenarnya. Kita cakap gitu je. Tapi nak beritahunya, situ Ustaz tersentak. Ustaz balik sebenarnya balik terus beritahu dekat Ustaz, pukul 5 kita tutup. Tapi orang mula-mula orang tak biasa kan. Pukul 6 datang, pukul 7 datang. Dia tak tahu dah. Dan kita buat notis, kita buka pukul 8 dan kita tutup pukul 5. Tak ada dah, malam tak ada dah. Situ baru Ustaz nampak. Yang betul memang lepas tu barulah nampak happy, anak-anak happy, Kak Ni pun happy. Ada masa kan keluarga sempat lah Ustaz nak imamkan orang. Yes, Ustaz kan sempat lah. pandainya aku kemain lagi nak imam. Masa dia penting. Kesian you nak shopping tak? Nak juga. Kan? Of course nak lah kan macam tu. Angan-angan juga tu. Dia panjang angan-angan tapi jangan panjang angan, boleh angan-angan. Okey, kalau pada Ustaz lah pula kan, mungkin sikit Ustaz boleh kongsikan dengan anak-anak muda ni kan, bila anak-anak muda kita ni banyak dia macam kalau angan-angan tu dia terlalu nampak yang yelah dunia ataupun dia bagi dia kalau sebab zaman sekarang kan dalam media sosial tunjuk yang macam-macam mewah. Jadi anak-anak kita ni budak-budak yang muda-muda dia lebih berangan untuk memiliki, tapi macam tu lah untuk tahap kita tengok media sosial sampai untuk memiliki sampai dia punya berangan nak popular, nak popular, sampai ada yang kata tak kereta sekolah berjenama semua, sampai kata tak sekolah tinggi tak apa, jadi influencer, jadi Instagramer tu boleh kaya macam mana tu. Yang kita boleh panggil figura bapa kan, seorang ayah, seorang pak guru. Apa Ustaz boleh nasihat dekat orang? Dia orang ni sebenarnya peranannya adalah ibu bapa sebenarnya. Ibu bapa anak kita dilahirkan putih bersih, tapi yang akan menentukan jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani adalah mak bapak lah. Jadi kalau mak bapak tak dapat terapkan agama dalam rumah tangga, maka anak-anak macam tu lah. Macam Ustaz kadang-kadang Ustaz kita makan satu family, Ustaz suka makan anak semua kan, makan anak. Jadi kadang-kadang kita create satu situasi, satu soalan create agar anak-anak jawab. Contohlah, okey, ayah nak tanya satu dah. Okey, nak tanya satu. Kalau kita semayang dan tiba-tiba imam buat salah. Nah, kita ikut imam tu buat salah. Apa akan jadi semayang kita? Anak jawab, tunggulah sama yang tu jawab macam ni kita. Baru kita betulkan. Kita wujudkan suasana. Sambil makan. Ustaz suka setiap hari Sabtu dan Ahad anak-anak datang semua kumpul. Anak cucu semua penuh rumah. Jadi Ustaz macam itulah kita kumpul, kita buat soalan. Jadi Ustaz akan fikir soalan apa aku nak bagi pada anak-anak ini. Jadi at least di samping dan dalam kesibukan mereka bekerja apa semua. Jadi sekarang mereka terhibur dengan apa yang jadi kita dapat bentuk sikit-sikit dapat bentuk anak-anak. Jadi ibu bapa macam tu. Sebab tu dalam Islam Allah Taala bagi kita 24 jam kawan. Kalau ikut apa yang Ustaz tahu ulama-ulama ni dia beritahu kalau boleh dalam 24 jam kita spend 25% tak apa dah 2 jam setengah je. Kalau 2 jam 25% lah. Okey, 2 jam setengah saja untuk satu hari tu untuk cakap tentang agama. Tapi payah Puan. Payah pasal kita jangan, pertama mak bapak tak ada pengetahuan agama.
Bila macam tu anak pun bila tak ada mak bapak tak ada pengetahuan agama, maka anak-anak pun tak ada jugalah. Saya perasan juga lah benda ni sebab kalau zaman dulu kan kat situ, ketika saya generasi 80-an dilahirkan. So yang apa yang saya boleh cakap, dulu kita parents, mak bapak memang dah tetapkan balik sekolah rendah kena belajar mengaji. Yes, betul. Wajib. Sama Wajib. je. Dulu wajib. tak boleh Oh, Ustaz tak boleh kena ni. pukul. Dulu. Lepas tu adanya inovasi sekolah agama. Orang dah start buka sekolah agama. Tapi macam saya secara jujur, bapak saya kata tak payah pergi sekolah agama sebab dia tengok saya kelang kabut masa sebab dulu saya sekolah duduk setinggan Ustaz kan. Yes. Sekolah pun naik bas turun bas. Tapi mengaji tu bapak saya tak pernah Miss. sebab dia masa mengaji tu pula dia ada ajar fiqh sikit, tauhid, dia cakap pasal fardu ain apa benda semua kan, sebab kat sekolah pun ada lengkap. Tapi sekarang benda tu macam dah tak ada Ustaz Dia tak ada sekarang ni. Ya, orang anggap mengaji tu macam dah tak penting. Dunia gadget Dunia kan. gadget. Budak-budak main gadget apa semua budak gadget. Dan kita kadang kita Quran pun jangan sentuh. Kita buka handphone. Memang handphone tak ada aplikasi macam Ustaz dah. Ustaz kat rumah Ustaz ada Quran dan handphone ada Quran. Handphone tu Ustaz guna baca Quran sewaktu dalam kenderaan saja. Kapal terbang, nak kapal terbang, contoh kapal terbang nak pergi Jakarta. It takes 1 jam 45 minit, 1 jam 50 minit. Berapa waktu situ kita boleh apa-apa. Kalau kita baca surah, berapa surah kita ada baca kan. Itu kita guna. Tapi kat rumah Ustaz tak guna handphone. Tak guna handphone, tak guna. Ustaz pegang Quran sebab Quran tu penting. Sebab bila kita tengok musyaf, kita tengok musyaf tu kita dapat pahala dah. Tak baca pun dapat pahala dah. Tengok Habib Omar Al-Hafiz, dia hafiz ya Allah. Dia hafiz Quran. Hadis dah hampir berpuluh-puluh ribu, ratus ribu dia hafal hadis. Tapi dia still dekat baca Quran, dia tengok pada Quran. Kalau orang macam tu tak payah dia duduk atas kereta. Kalau ikut hands-free lah. Hands-free lah. Dia hands-free duduk baca. Tapi dia still dekat Quran baca. Bila orang tanya, kenapa Syekh? Kenapa Tuan Habib baca nak baca kat Quran sebab setiap pandangan saya ke atas huruf Quran tu saya akan dapat pahala. Nampak. Yang inilah penting ni ibu bapa penting lah. So kepada adik-adik generasi baru ni, boleh berangan tapi jangan angan-angan melebih-lebih, jangan panjang angan sebab benda tu nanti akan memudaratkan kita. Yes, sebab betul, kan? Abang. Bukanlah ada anak muda je, yang semualah orang tua. Semua sekali orang tua apa semualah. Yang menyebabkan kita kadang kita panjang angan dia, satu lagi kita tidak buat perbandingan antara kehidupan dengan kematian. Nah, orang kan bila dia nampak hidup saja tak nampak kematian tu, maka orang akan panjang angan lah. Sebab bila seseorang tu meninggal dunia, orang yang dah meninggal dunia, belum seorang pun naik ke dunia ni untuk cerita apa yang berlaku dia. Tetapi seandainya, ni ulama beritahu, seandainya orang mati dihidupkan semula, kalau ditanya dia, apa yang kau nak buat? Apa yang kau nak buat di dunia ni? Orang mati kata apa? Dia kata apa? Aku nak sedekah banyak. Nak sedekah banyak. Nak sedekah banyak. Sebab apa? Dia nampak dah kehidupan di akhirat besok. Jadi kalau orang yang panjang angan tadi, salah yang ketiga ialah dia tak buat perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya sebagai contoh mudah, dia nak hidup ada banglo, nak kereta mewah, nak pergi sana sini, tapi dia terlupa bekalan yang nanti masa dia mati. Tak salah sebenarnya, ada rumah 4 tingkat pun tak masalah. Tak ada masalah. Tak ada isu, tapi kena jugalah ingat selepas kematian tu kan bekalan kat sana. Satu imam tak silap, Imam Haramain tak silap, Ustaz tak silap, salah tu minta tolong, minta berbetulkan. Boleh betulkan. Okeylah. Satu imam dia punya kapet abawan pijak tenggelam kaki. Tapi dia semayang 500 selagi tak 500 rakaat satu hari. Sembahyang sunat. Sunat tu bukan wajib tu. 500 rakaat satu hari. Imam Haramain dia buka kedai. Dia buka aja kedai, dia angkat tirai dia, buka kedai, dia letak tong, siapa beli letak duit lain tu dia. Dia tutup tirai dia, tutup bilik dia semayang. Selagi tak cukup 500 rakaat, dia takkan keluar dari bilik dia. Tengok orang yang dia bisnes tapi dia bisnes juga. Dan dia kaya. Kita tarawih bawa berapa rakaat pun dah marah imam. Dapat rakaat dia dah kata dah marah imam. Panjang imam. Dah marah imam. Lama. Pengakuan tu kadang-kadang. Itulah dia, nampaknya memang menarik kita punya ni. Terima kasih Ustaz sebab terangkan kat kita betapa jangan panjang angan-angan. Boleh berangan, angan yang itu percuma, betul. Angan-angan jadi lagi indah kalau dia menjadi kenyataan, tapi nak jadi kenyataan, angan-angan tu kena tukar dengan cita-cita dah Ustaz kan? Kena usaha. Berusaha. Kita rasanya berakhir sampai kat sini untuk kali ni. Kita akan doa. Kalau lepas ni kita ada beberapa lagi topik menarik. Banyak kita ada insya-Allah. Untuk episod akan datang. Jadi tunggu saja, kami akan kongsikan bersama-sama. Bersama-sama di podcast bersama dengan Ustaz Healing. Kami undur diri, saya Wan. Saya Suraya. Dan juga Ustaz Hilin Syarin. Macam biasa kita akhiri persesi perkongsian healing kita ni. Ustaz Hilin Syarin healing cara kita dengan bacaan doa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma bismillah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma bismillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.